Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada hari ini 30 Jun, saya doakan moga seluruh masyarakat dan rakyat Malaysia berada dalam lindungan Allah dan kita terhindar daripada jangkitan wabak COVID-19. Pada petang ini saya ingin memberikan sedikit komentar terhadap kenyataan yang terbaru yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Speaker Dewan Negara dan juga Yang Berhormat Speaker Dewan Rakyat, iaitu Tan Sri Rais Yatim dan juga Tan Sri Azhar Harun. Yang kedua-duanya telah pun menyatakan ekoran daripada dipanggil mengadam oleh Kebawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan telah pun menerima titah daripada Yang di-Pertuan Agong untuk diadakan mesyuarat secepat yang mungkin, iaitu mesyuarat Parlimen secepat yang mungkin. Namun dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh kedua-dua Yang di-Pertua Dewan ini hanya menyatakan bahawa sidang sebelum daripada 1 Ogos hanya akan diadakan sidang khas. Hanya akan diadakan sidang khas. Yang saya telah dimaklumkan bahawa sidang khas ini bukannya sidang yang memenuhi daripada titah Kebawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu. Sidang khas yang dimaksudkan ialah sidang yang hanya akan membincangkan soal yang berkaitan dengan pindaan peraturan mesyuarat Dewan untuk membolehkan satu sidang hybrid adakan selepas daripada 1 Ogos, iaitu tarikh akhir darurat. Ini menunjukkan bahawa yang dimaksudkan oleh Kebawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong ialah sidang bagi membolehkan perbincangan berasaskan kepada Perlembagaan 150/3, iaitu untuk memastikan supaya proklamasi darurat dan juga ordinan darurat boleh dibawa ke dalam Dewan Parlimen. Ini telah pun dinyatakan di dalam kenyataan yang terbaru yang dikeluarkan oleh Kebawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong melalui kenyataan Istana Negara pada tarikh 29 Jun. 29 Jun sekali lagi merupakan kenyataan yang ketiga yang telah pun dikeluar oleh Yang di-Pertuan Agong, di mana kenyataan pertama iaitu 24 Februari di mana Yang di-Pertuan Agong telah pun menyatakan bahawa boleh diadakan sidang parlimen di waktu darurat. Dan kemudian pada 16 Jun selepas daripada mesyuarat bersama dengan Raja-Raja Melayu, sekali lagi Istana Negara telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa Yang di-Pertuan Agong bertitah supaya diadakan secepat yang mungkin persidangan parlimen bagi membolehkan ordinan darurat dan pelan pemulihan negara dibahaskan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Sekali lagi pada 29 Jun baru-baru ini, iaitu semalam, Istana Negara sekali lagi telah pun mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa dia memberikan pengarahan kepada kedua-dua speaker Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat untuk dipanggil secepat yang mungkin sidang parlimen. Sidang parlimen bagi membolehkan proklamasi darurat dan juga ordinan darurat dibentangkan di dalam sidang parlimen. Ini yang dimaksudkan iaitu berasaskan kepada Perkara Perlembagaan Persekutuan 150/3 yang telah pun menyebut bahawa proklamasi darurat dan apa-apa ordinan yang dimasyurkan di bawah pasal 2B hendaklah dibentang di hadapan kedua-dua majlis parlimen dan jika tidak terlebih dahulu dibatalkan hendaklah terhenti berkuat kuasa jika ketetapan diluluskan oleh kedua-dua majlis yang mengungkai proklamasi atau ordinan itu, tetapi tanpa menjelaskan apa-apa jua yang dilakukan sebelumnya menurut kuasa proklamasi ataupun ordinan itu, atau tanpa menjejaskan kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk mengeluarkan suatu proklamasi baru di bawah pasal 1 atau memasyurkan apa-apa ordinan di bawah pasal 2B. Ini bermaksud bahawa perkara 150/3 ini bahawa kedua-dua iaitu proklamasi darurat dan ordinan darurat itu hendaklah dibentang di dalam sidang parlimen sebelum daripada tamat tempoh darurat untuk membolehkan supaya parlimen menentukan sama ada darurat itu masih diperlukan sekarang ini
ataupun tidak. Jadi kalau Parlimen menolak, menyatakan bahawa darurat sudah sampai masanya, tidak diperlukan lagi, maka dia akan terhenti dengan sendirinya. Bermakna bahawa inilah bermaksud bahawa 150 kurungan 3 yang dimaksudkan secara jelas oleh kenyataan daripada Istana Negara oleh Kebawah-Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong supaya diadakan semasa tempoh darurat belum tamat. Apabila tempoh darurat telah tamat, tidak ada makna lagi untuk proklamasi darurat dan ordinan darurat itu dibawa, kerana darurat sudah tidak ada dan ordinans darurat sudah tidak lagi berkuat kuasa di bawah kerajaan pemerintahan di negara Malaysia ini. Ini bagi saya satu kenyataan yang dibuat oleh speaker dan juga keengganan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melaksanakan titah ke bawah duli Tuanku yang di-Pertuan Agong. Mana 3 titah yang telah pun dibuat pada 24 Februari, 16 Jun dan 29 Jun. Ini menunjukkan kepada kita semua bahawa bagaimana mereka telah mengingkari titah ke bawah duli Tuanku yang di-Pertuan Agong supaya ianya diadakan secepat yang mungkin untuk membolehkan proklamasi dan ordinan darurat itu dibawa dalam pembentangan sidang Parlimen. Ini menunjukkan Perdana Menteri selaku Ketua Majlis Parlimen tidak memahami, dan yang di-Pertuan Dewan, kedua-dua yang di-Pertuan Dewan tidak memahami apa yang disebut sebagai Parlimen. Apabila disebut sebagai Parlimen, bermakna bahawa di sana ada 3 perkara, iaitu yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Bermakna bahawa yang di-Pertuan Agong berada pada peringkat yang teratas. Dengan keputusan yang dibuat oleh kerajaan pada hari ini dan juga oleh kenyataan kedua-dua speaker Dewan, menunjukkan bahawa mereka telah merendahkan kedudukan ke bawah duli Tuanku yang di-Pertuan Agong. Ini sesuatu yang sangat merupakan satu kebiadaban yang dilakukan oleh kerajaan, oleh Perdana Menteri untuk meletakkan bahawa aku yang berkuasa, bukan yang di-Pertuan Agong yang berkuasa. Oleh sebab itu, saya mengharapkan kepada ke bawah duli Tuanku yang di-Pertuan Agong untuk sekali lagi harus bertindak secepat yang mungkin untuk memastikan bahawa Perdana Menteri perlu disingkirkan daripada kedudukan dia sebagai seorang Perdana Menteri kerana keengganan dia untuk mematuhi titah ke bawah duli Tuanku sebanyak 3 kali titah ke bawah duli Tuanku daripada 24 Februari, 16 Jun dan 29 Jun. Jadi sebab itu bagi saya bahawa apa yang dinyatakan oleh kedua-dua speaker pada hari ini ialah ini merupakan proses untuk melengah-lengahkan sidang supaya tidak menampakkan yang Perdana Menteri ini terpaksa akur dan tunduk kepada ke bawah duli Tuanku yang di-Pertuan Agong. Sebaliknya, untuk nak menunjukkan kepada publik bahawa Perdana Menteri lebih berkuasa daripada yang di-Pertuan Agong. Ampun Tuanku, Patik mengharapkan bahawa sudah sampai masanya dalam keadaan yang sangat kritikal sekarang ini, Perdana Menteri ini seharusnya diberhentikan secepat yang mungkin untuk membolehkan seorang Perdana Menteri yang baru dilantik dan satu kabinet yang baru untuk mengembalikan negara Malaysia pada landasan yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.